Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau Kerajaan baru dibawakan kepada anda ketika ini dengan perkembangan semasa yang dimaklumkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, sudah pun tiba di Istana Negara untuk menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan senarai nama Timbalan Menteri. Dan Perdana Menteri memaklumkan nama-nama Timbalan Menteri itu akan diumumkan pada malam ini pada jam 8.15 malam. Esrawan yang akan bawakan secara langsung pengumuman senarai Timbalan Menteri di saluran 501 dan semua platform digital Astro Awani. Dan untuk itu, kita bawakan kepada anda analisis dan juga jangkaan berkenaan dengan barisan Timbalan Menteri yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri. Dan ketika ini bersama-sama dengan kita talian bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik, untuk menjawab beberapa soalan penting sebelum diumumkan senarai Timbalan Menteri tersebut. Prof, komposisi keahlian yang idealnya itu macam mana? Kerana ada tuntutan supaya kaum minoriti di negara kita juga ada kedudukan dalam senarai Timbalan Menteri tersebut. Ya, bagi saya memanglah penting untuk kita memastikan bahawa kesemua masyarakat di dalam negara kita mempunyai wakil dalam kabinet. Kerana kita tak nak dalam kabinet hanya sebahagian saja yang mewakili keseluruhan penduduk. Jadi apabila ini berlaku, sudah tentulah kabinet kita ini tidak akan mewakili kesemua populasi dalam negara kita, dan ini sebenarnya adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi mungkin bagi saya yang perlu ialah kabinet ini akan perlulah memiliki wakil-wakil daripada semua kaum supaya mereka boleh membawa apa juga isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat mereka untuk dibincangkan di dalam kabinet, dan kabinet akan membuat sesuatu keputusan yang penting. Jadi inilah bagi saya suatu masa dan ketika di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh memastikan bahawa mana-mana timbalan menteri yang dilantik nanti, pastikan bahawa mereka ini boleh mewakili kesemua masyarakat-masyarakat yang ada di dalam negara kita. Tapi itu dari sudut etnik dan kaum untuk representasi dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Dari sudut parti-parti politik pula, Prof, bagaimanakah seharusnya? Adakah dominasi daripada Pakatan Harapan yang mana ketika ini senarai menteri ini itu lebih kepada Pakatan Harapan? Adakah ada tuntutan daripada Barisan Nasional ataupun gabungan-gabungan lain seperti GBS sebagai contohnya supaya keahlian timbalan menteri itu dinaikkan dan ditambah? Ya, pasti saya rasa memang parti-parti yang lain yang tidak mempunyai wakil yang utama dalam kabinet akan meminta supaya mereka juga diwakili. Kerana kita lihat MIC juga tidak ada, MCA juga tidak ada, dan juga kita melihat bahawa parti-parti di Sabah terutamanya tidak juga diwakili. Terutama kalau kita lihat UMNO di Sabah juga tidak ada wakil dalam kabinet pada kali ini. Jadi sudah tentulah kita juga melihat bagaimana pimpinan UMNO di Sabah telah menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap pencalonan yang ada dalam senarai menteri-menteri kabinet. Jadi sudah tentulah mereka juga mahukan senarai yang ada nanti di kalangan timbalan menteri, pastilah mereka yang perlu juga datang daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada parti-parti yang tidak langsung mempunyai wakil terutamanya sebagai menteri kabinet sebelum ini. Dan sekiranya pengumuman tersebut dilaksanakan tepat pada masa seperti jadualkan malam ini 8.15 malam, jangkaan Prof, adakah ia akan mempercepatkan lagi usaha dan juga gerak kerja menteri-menteri kabinet ini? Kerana ketika ini pun, Prof, di laman sosial ada beberapa suara yang tidak berpuas hati dengan tindakan beberapa menteri yang nampaknya masih belum jelas arah tuju kementerian yang dipimpin oleh mereka. Ya, betul. Sebab itu bagi saya perlu ada timbalan menteri dilantik secepat yang mungkin. Kerana dengan adanya timbalan menteri, maka menteri-menteri di sesebuah kementerian boleh terus memberikan fokus dan tumpuan utama kepada nak meletakkan hala tuju kementerian masing-masing. Kerana kita lihat kerajaan telah pun menyatakan apakah hasrat dan juga hala tuju yang ingin mereka bawa pada masa akan datang ini. Jadi terpulanglah kepada menteri, dan juga apabila ada timbalan menteri nanti, maka masing-masing perlulah meletakkan hala tuju yang jelas di kementerian masing-masing supaya kumpulan-kumpulan pelaksana nanti dapat melaksanakan setiap dasar-dasar yang telah pun ingin dilaksana ataupun dasar yang telah dipersetujui oleh kerajaan untuk terus dilaksanakan. Jadi bagi saya memang kementerian memerlukan
menteri ataupun timbalan menteri bagi menetapkan hala setuju yang cepat supaya apabila kita melangkah pada tahun hadapan, kementerian-kementerian ini akan lebih jelas apakah yang mereka perlu laksanakan dan supaya apa juga perancangan-perancangan yang ingin dilaksanakan tidak tertangguh dalam jangka masa yang panjang. Dan peranan Timbalan Menteri itu sendiri bagaimana ya Prof? Kerana situasi berbeza. Kalau dahulu Timbalan Menteri mungkin hanya akan melaksanakan tugas ketika ketiadaan menterinya ataupun dalam tugas-tugas yang dilihat dan disifatkan sebagai kecil. Tapi ketika ini pasukan yang mantap yang bergerak sederap untuk menyelesaikan isu rakyat itu penting. Jadi di manakah sebenarnya beban dan tanggungjawab yang harus difahami oleh Timbalan Menteri yang akan dilantik ini untuk membantu kerajaan, pimpinan Perdana Menteri ketika ini untuk menyelesaikan isu-isu yang hangat dan sangat diminta oleh rakyat diselesaikan dengan segera. Okey, sebab itu saya telah pun menyatakan sebelum ini bahawa mana-mana mereka yang dilantik sebagai menteri ataupun sebagai timbalan menteri, ini bukan masa untuk mereka bersukaria, bukan masa untuk mereka menyatakan keseronokan kerana dilantik sebagai sebahagian daripada anggota kabinet. Bukan inilah masa untuk mereka mencari suatu kenyataan yang menyatakan bahawa mereka gembira dilantik. Bagi saya itu tidak sepatutnya lagi berlaku kerana this is the time untuk semua sama ada menteri ataupun timbalan menteri terus melaksanakan kerja. Dan saya pasti apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berbincang dengan ketua-ketua parti dan meletakkan calon-calon untuk diletakkan sebagai timbalan menteri, maka kriteria utama yang diperbincangkan pastilah kepada mereka yang kompeten, mereka yang mampu untuk melaksanakan tugas. Bukan sahaja mereka yang mempunyai kelayakan, bagi saya itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang mampu untuk melaksanakan. Kerana kita tidak lagi mampu untuk memiliki menteri ataupun timbalan menteri yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik yang mungkin. Kerana kita akan memasuki suatu fasa di mana kerajaan perlu memberikan fokus dan tumpuan utama ke arah membangunkan semula ekonomi, ke arah mengatasi masalah-masalah yang dekat dengan masyarakat seperti kenaikan harga barang, seperti peningkatan kos sara hidup, seperti peluang-peluang pekerjaan, pelabur-pelabur asing yang perlu ditingkatkan untuk masuk ke dalam negara kita supaya pembangunan ekonomi kita akan menjadi lebih mapan. Dan juga di samping memperkukuhkan nilai mata wang ringgit kita di pesada antarabangsa. Jadi sebenarnya masa untuk sama ada menteri ataupun timbalan menteri apabila mereka dilantik, maka tidak lagi mereka boleh mengambil masa yang terlalu lama untuk menyesuaikan diri mereka dalam satu-satu kementerian. Yang lebih utama ialah hala tuju telah pun dinyatakan secara jelas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri juga telah akur dan telah tahu apa yang ingin mereka laksanakan dan terpulanglah kepada menteri untuk berbincang dengan timbalan-timbalan menteri yang akan dilantik nanti supaya mereka ini terus membahagikan apakah isu-isu dan kerja-kerja yang perlu difokuskan dan seterusnya menyalurkan apa juga hala tuju dan hasrat kementerian tersebut kepada kumpulan-kumpulan pelaksana untuk mereka laksanakan dengan secepat yang mungkin supaya apa juga agenda-agenda yang ingin diselesaikan terutama yang dekat dengan masyarakat mereka mampu dan boleh laksanakan terus tanpa mengambil masa yang lama. Dan pelantikan Timbalan Menteri, kalau kita lihat Prof ya kepada beberapa amalan pentadbiran sebelum ini, lantikan Timbalan Menteri dalam kalangan senator itu dibuat sebahagiannya berpandangan bahawa itu adalah untuk menstabilkan keadaan politik di antara parti-parti yang menganggotai kabinet. Untuk kali ini dalam kerajaan perpaduan, adakah Prof menjangkakan akan ramai senator yang akan dilantik? Bagi saya mungkin tidak ramai. Kerana kita sebenarnya masih lagi ramai di kalangan ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli parlimen yang tidak mempunyai jawatan lagi. Seperti mana yang saya sebutkan, kita belum ada wakil daripada UMNO, daripada Sabah. Kita belum lagi ada wakil walaupun ada menteri GRS tetapi mereka juga mahukan kombinasi di antara menteri dan juga timbalan menteri dan juga parti-parti yang lain. Di Sabah juga masih tidak ada wakil dalam kabinet. Jadi sudah tentulah tumpuan yang pertama yang perlu diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan setiap parti yang berada dalam gabungan kerajaan perpaduan maka mereka ini perlu diwakili di dalam kabinet. Kerana kita lihat apabila Perdana Menteri meletakkan sejumlah menteri-menteri kabinet yang tidak begitu besar, maka sudah tentulah mana-mana parti-parti yang tidak mempunyai wakil di dalam keanggotaan sebagai menteri, maka mereka ini perlu diberi tanggungjawab untuk berada di dalam kabinet sebagai timbalan menteri. Jadi bagi saya sudah tentulah keutamaan
Yang pertama yang meletakkan ahli-ahli parlimen terutama dari parti-parti yang belum ada dalam kabinet, kerana kita lihat PH terutamanya mendominasi menteri-menteri dalam kabinet, jadi sudah tentulah yang lain juga mahukan supaya wakil mereka berada sama dalam kabinet walaupun cuma jawatan timbalan menteri. Dan yang kedua, mungkin selepas kesemua parti-parti yang ada dalam gabungan itu mereka mempunyai wakil masing-masing sebagai timbalan menteri, maka mungkin perlu juga dilihat mungkin ada senator-senator untuk menggabungkan di antara kumpulan-kumpulan wakil-wakil rakyat dan juga dengan kumpulan-kumpulan teknokrat. Jadi bagi saya mungkin ini juga satu perkara yang mungkin kita akan saksikan pada malam nanti. Mungkin ada di kalangan pelantikan-pelantikan yang akan dibuat nanti terdiri daripada kumpulan-kumpulan profesional dan teknokrat bagi memantapkan lagi terutama pentadbiran kerajaan pada masa-masa yang akan datang. Tapi jangkaan Prof, adakah pengumuman pada malam ini akan ada satu kejutan ataupun banyak perkara sebenarnya sudah pun dijangka akan mengikut rentak politik semasa? Tidak ada lantikan-lantikan luar biasa untuk malam ini? Tak ada. Bagi saya, Perdana Menteri pun perlu memikirkan bahawa tuntutan daripada parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan masih lagi tidak selesai, terutamanya kita lihat sebelum ini UMNO Sabah menuntut supaya mereka juga mempunyai wakil dan juga kita lihat GRS juga menuntut supaya mereka juga mempunyai wakil. Jadi bagi saya ini perkara yang perlu diberi perhatian terlebih dahulu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sekiranya kesemua tuntutan-tuntutan dan kehendak-kehendak komponen-komponen parti yang membentuk kerajaan perpaduan diberikan perhatian terlebih dahulu, maka barulah boleh jika ada masih kekosongan yang perlu diisi, maka mereka ataupun Perdana Menteri boleh memilih ataupun melantik dari kalangan profesional untuk turut sama menganggotai kabinet sebagai timbalan menteri. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik berkongsi pandangan berkenaan dengan lantikan timbalan menteri yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam ini. Dan kita akan lanjutkan lagi kupasan dan untuk mendapatkan lisis apakah lagi bentuk-bentuk jangkaan yang boleh kita kongsikan dengan anda. Tapi untuk waktu ini, Pantau Kerajaan baru berehat seketika kembali selepas ini.